ini CDEX dan I cuma nak show you lah. Okay, ini salah satu projek dekat Panting ialah selepas Cyberjaya sebelum KLIA ini dekat Selangor dan Negeri Sembilan kan. So TMB dia ada 2 part, satu upgrade dekat sini, satu upgrade dekat sini. Yang tengah ada compact sub. Tengah ada compact sub. Skip. Lepas tu kita akan boleh set lah. So ini I akan draw sendiri tau. Then lepas tu I simulate. I sudah simulate, so saya akan copy lah. Kita examine result saja. Okay, touch voltage sudah pas. So yang tengok yang semua putih ni maksudnya dia sudah pas. Safe lah. Safe zone. Yang berwarna tu tak boleh. Tapi yang luar tu sebenarnya bukan kita punya consideration. Okay. Dan sebenarnya kalau fault berlaku, ini dia anggap fault dia kekal sampai ujung akhirat. Okay. Dia tak akan berkurang. Sebenarnya dia akan berkurang. Dan sini dia anggap dia kekal. So sebenarnya sini pun kira safe. Asalkan sini sudah safe. Okay. Dan kalau touch sudah pas, step pun akan pas. Sebab masih ingat touch ialah you sentuh equipment. Step ialah you berada satu dengan jarak. Kalau you sentuh pun selamat, step pun kira selamat. Tapi kalau contohlah I tukar, sebab TMB dia threshold voltage, atau bukan threshold voltage, fault duration is 2.5. I tukar, kalau ada cakap 3 second. Okay, I tukar 3 second. Dia tengok touch voltage. Ada yang tak pas. Ini juga tak semua. Okay, tak semua. Ini pun macam tak pas. So dia ada dua syarat. Ini lebih kepada design lah. Cuma tahu lah. So 0.5 ialah untuk fault. Yang 3 second tu ialah equipment dia spec. Equipment tu dia boleh tahan 3 second. Ini tinggi dia spek. Okay. Tapi average 0.5 sah. Average 0.5. Confirm. Sebab I sudah check dengan tinggi. 0.5 second. Yes. So yang apa yang susah pasal CDEX ni? Sebab saya yang design upgrade. So I kena try and error. Kena cuba sampai dapat semua pas. Then I kena lukis. So kalau sudah fail, kena balik pada lukisan, redesign, then recompile. So yang ini dia kira kecil, dia satu level saja. Kalau dia ada 2 level, dia mungkin compilation ni setengah jam, 1 jam. Ini masalah dia. Okay. Tapi dia memang powerful. Dan CDEX bukan murah. Saya rasa dekat Malaysia tak lebih 10 yang ada CDEX software. 1 tahun renewal pun 20,000 lah. Lebih 10,000 untuk renewal saja. License ringgit lah. 10,000. More than 10,000. More than. Beli pun okay, kita go to next thing is construction. Ini semua pakar ni. Pakar construction. Ini semua pakar. Clamp versus exothermic welding. So mana yang lebih baik? So dia terpulang pada mana kamu pakai lah. So clamp dia memang senang. Pakai clamp saja dia murah. Okay. Then exothermic welding walaupun dia susah tapi dia permanent juga. Kalau yang potong macam ni lah. Kalau yang cetik. Okay. Untuk pekat untuk kita punya kepercayaan ialah kalau dia conceal kita buat permanent job. Kalau dia open kita boleh buat clamp.
Tapi kalau untuk LRT dan LRT sebab kereta api dia ada vibration juga kan. So dia semua mau menunjuk macam ni. Yalah. Betul pilihan. Tapi kalau bagi I, pembina more better. Satu, contact. Kalau kita pakai clan, surface contact tu. Oh. Pasal okey, penting kita cakaplah kita pakai clan dekat riba. Kau petik tu riba, kita clan. So contact antara kau petik dengan riba tu, kau petik dia akan jadi oxidize lah. Surface dia. So bila dia dah oxidize, bila contact dengan riba tu, contact dia dah cantik. Betul. Isotonic welding ada satu cabaran, ialah local density. Ya. So I nak share dengan you connection. So ini kira boleh pak put well lah. Kira okey lah. Ini pun acceptable. So feel ada lower sikit, tapi still efficient. Ini tak boleh lah. Kita bagi ni lah. Exactly jointing ni lah. Dia easy buat. Aduh, kan dia tu. Please tunjuk sikit. Itu easy buat. Isbom. I tahu ini siapa kau mesti semua cantik dia. Okey. Ini tak boleh. Ini macam kenyataan. Ini pun tak boleh. Okey. So ada satu site dekat Penang. So dia banyak kes macam ni. Lah. Okay, Amiru dia team. So bukan team dia tak cakap, dia tak tahu buat. Mereka tahu buat. Mereka sudah banyak pengalaman. Tapi dia pakai team kompetitif. Ya, betul. Team kompetitif. So sebenarnya kalau paling baik ialah dia remove layer team. Sebab team tu dia kira impurity. So bila dia move, banyaklah macam ni. Tapi kenapa sekarang macam powder sekarang kalau kita join kita make dia macam ada bubble. Bubble. Aku macam Bubble kan honeycomb. 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 Kualiti dia sudah keras sikit lah. Tapi betul. Betul kan? Kita ada powder lah. Powder kita memang ada problem sikit lah. Ya. Betul. Nanti ada feedback lagi. Memang. Macam tak solid tau. Betul. Dulu dia powder besar ke kecil? Dulu kita pakai first memang. First memang. Ya, yalah. Tak sekarang yang pekat dia tak sizing. Maksud Chan sizing apa yang selalu guna. 90. Bukan dia powder biji dia. Oh, dia punya ni dia. Kalau bagi first, dia macam Kita punya kasar sikit kan? Yang first dia halus sikit. then dia tak perlu pakai powder banyak. Betul. Pekat memang pila memang banyak. Itu powder. Belum cerita test point lagi. Test point. Ya. Test point apa? Pekat. Test for For test point. Gue lah, tak Macam pakai rapuh. tau. Banyak cakap patah punya. Tekan sikit patah. Itu dia patah. Akhirnya sudah resolve tu. Gue tak resolve lagi. I suruh kamu patah-patah. Banyak. Ini tak cakap pasal saya. Tak ada orang bagi tahu lagi. Nah, sekarang I beritahu. Nanti kita bincang. Okay. Kalau ikut potential bonding ataupun earning bonding ada minimum size dia. Okay. Kalau itu lagi earning, minimum size apa? 16 mm square. Okay. Kalau aluminium jarang, tapi aluminium jarang ada kalau itu earning. Jadi next punya. Kalau ikut potential bonding bukan pergi earning, antara dua selera contohlah. You mau bond ini pergi itu. Okay. Antara dua cable train. So minimum 6 mm square. Okay. Ini dari IC center. Specification. Itu saja. Okay, kita pergi up test. Up test yang biasalah. Okay, yang cara yang kita pakai ialah for potential method. Cuma kita pakai for potential method, kita ikut guideline daripada manufacturer. So dalam ini dia ada pakai guideline. Dia tak sebut apa pasal diagonal. Dia hanya bagi ni je. Okay, 5 to 10 meter, 5 to 10 meter. Kalau yang mungkin dia mau yang panjang, dari 6 to 10 times. So cabaran yang paling besar ialah tanda-tanda. Dan satu lagi, kita bimbang tester tak cukup kuat. So mungkin kita pakai tester yang lebih power. Lebih ni. So that's mean kita punya Korisu dengan mereka lebih kurang dia punya average lebih power sama je. Kita cuba lebih kurang sama. Lebih kurang sama dengan mereka dengan Korisu. Yang
CA rasa 3 to 4 M. CA. Ini macam milian je. Sepatutnya kita kena ada satu yang CA terlalu besar. Besar. I rasa mesti ada satu equipment yang boleh. Tak CA kena pakai CA. Selain dari CA, Sebenarnya mereka pun ada, cuma dia high risk sikit lah. Dia macam Toyota, okay? Ada Toyota Vios, ada Toyota, apa dia? Lexus, Camry, ada yang lebih lah, high risk sikit. Boleh, tak semestinya CA yang saya tak tahu bisa ada lagi. Ada. Okay, earning requirements. Semua ini bukan potential test. Okay. Ini dia. Kenapa dia panggil 61.8%? So dia lebih kurang dekat approximately 62% of X to C. Okay. So kalau sini 1, 2, 3 ini sampai 61, 52 lebih kurang. Dan dia cakap dari di sini graf dia stabil, dia akan dapat bacaan yang sebenar untuk earning resistance. So cabaran dia juga ada tempat sampai sini. Ada tempat. Ada satu lagi cara CA pun boleh buat pakai clamp. Pakai clamp. Clamp method ini pun ada dalam standard. Cuma kita pernah cuba dengan floating solar, kadang-kadang tak dapat. Result dia tak stable. So dia macam ni. Tester, kemudian mesti ada clamp macam ni. Pitch rock tadi. Ini yang tak berapa tepat. Yang paling tepat adalah macam ni. Ada dua clamp. Satu voltage, satu current. I, B. Okay. Dan yang paling penting dia mesti dekat dengan tanah. Kalau contohlah dekat roof ni ada line protection kan. Dekat roof, I pergi sana clamp, I tak akan dapat result. So I mesti buat dekat bawah. So I kena cuba dengan satu building, dia langsung tak ada tanah, dia semua taruh kan. Kita pergi dekat 5 atau 10 macam tu, test dekat DD, tak dapat. Langsung tak dapat. Dan floating solar pun kadang-kadang dapat. So ini tak berapa stabil. So kalau tak ada pilihan, boleh. Kita sudah masuk line protection. Pernah tengok peta ni? Benar. So taburan untuk thunderstorm days per year lebih kurang 10 tahun tu lah. Subang nombor 1, 206 thunderstorm days per year. Senai 120. Okay. Kita ada data yang baru. Oh ni yang latest. Ini latest berapa? Ayah tak nampak. Okay, ini lebih kurang sama. Tapi 208. Kucing daripada 180 jadi 250. Oh, kucing pun tinggi ya. Subang Tanja lebih kurang sama. Tapi champion kali ini, champion ini. Mana dah? Kapit 292 days. Kapit lah. Dia kapit kuasa tinggi ke? Kan, dia kawasan ulu lah. Kawasan ulu. Kita ada off-grid solar dekat sana. Kenapa aku tak tahu? Kapit lah. Dia macam mana dia boleh satu kawasan tu kan dia boleh ada faktor dia punya elektrik thunderstorm dia tu. Saya tak tahu. Ni based on dia. Ini tak. Ini dia punya statistik dia. Dia ambil based on satellite punya ini. Meteorological department. Meteor Dia ada station. So ada 22 station lah. Okay. Okey. Sebab tu ini salah satu indikator yang sangat jelas lah. Okay, untuk global warming. Sebab tu kita akan nampak EV, kita akan nampak renewable energy
Sebab ini salah satu indicator saja. Ada banyak indicator. Temperature juga, climate change, banyak kilat. So kalau kita tengok balik teknologi yang ada, untuk perlindungan kilat, hari ini kita cover 4: conventional system, ESC, conditional emission, bipolar, dan compound plasma ionization (CPR). CPR siapa tak pernah dengar? Memang tak pernah dengar kan? Kira baru lah. Kira baru. So nombor 1, conventional system. Kita macam cikgu lah. Macam mana kilat dibentuk? So dalam awan kita ada geseran sebab ada movement, air movement semua tu, dan lepas kalau geseran dia akan menghasilkan positive charge, negative charge. Negative charge lebih berat, biasanya lebih berat, dia akan berada di bawah, di bahagian bawah lah awan. So ini dan positif dekat sini. Dan bila negatif ada dekat sini, apa yang jadi? Kilat. Kan betul lagi lah, kena proses. So positive charge tertarik. So yang biasanya I pakai perempuan lelaki lah, senang faham. So ada perempuan dekat sini, lelaki akan tertarik perempuan. Gitu Jelas kan? Jelas. Kemudian semakin banyak perempuan, semakin banyak lelaki lah. Sampai satu tahap aktiviti yang tak baik berlaku. Aktiviti apa? Aktiviti gila. So dia akan potential dia akan build sampai dia boleh menembusi rintangan udara. Sebab udara pun ada rintangan. Dalam keadaan basah, wet atmosphere, okay, we need 10 kV per cm. Setiap cm was 10 kV. CM doang dia. 10 kg. So kalau satu kilat dia memang sampai bilion atau giga. Kita pun tak boleh nak ambil exact dia punya Kalau dry atmosphere, so di mana dry atmosphere? Dekat pasir gurun. Gurun pasir macam Australia, Saudi Arabia. Kalau dia memang ada apa tu keadaan awan tapi tak ada air sebab dia tersejat sebelum dia sampai tanah, so dia lagi hebat. Lagi kuat, betul. So satu kilat biasanya awan cara kira kilat awan kilat dengan tanah lebih kurang 4 km. Dan bila kilat berlaku, macam dulu mungkin 20 tahun dulu, kita anggap dia sama macam dulu je. Sebenarnya dia pun pernah proses. So mula-mula dia ada negatif sama downward step leader. Kemudian ada satu positive outward streamer. So again saya pakai metafor lah, laki perempuan. So biasanya perempuan turun dulu, dan laki pergi sambut. Dan bila sudah sambut, ini lah. Terjadi yang proses ni Proses tu lah, you sendiri bayang. Semua tahu ni. Ini tak ada. Dua tak dulu. yang PKW ada. Okay, baik saya orang biasa. Kita tengok, okay. Ini perempuan yang turun, laki pergi sambut. Tapi biasanya kalau bukan serius lah, biasanya hanya satu kilat yang berlaku. Tapi kalau memang banyak energi yang berlaku, mungkin dalam seketika mungkin ada beberapa kilat yang terjadi serentak. So bila negatif macam positif tu yang baru start dia ada lampu. Betul. So bila haluan sudah terbentuk, baru dia akan discharge. So kira macam kita nampak peti macam tu. So kat situ dia punya positif dah connect kan? Betul. Dan untuk IC dia cakap maximum K rating, karena ialah 200,000 M. Itu IC. Dan ikut TND research,
dia pernah rekod lebih 300 kilo dekat Malaysia. I ada satu report dekat Terengganu, dia sudah lebih 200 kilo K. Kemudian dari sana pun ada negatif lagi dan positif lagi. Okay, tapi kebanyakan ialah negatif. Negatif kat atas. Positif ialah sebab ada seketika pun positif naik. Positif naik, negatif dia. Jadi yang cari itu kalau macam Kak Wan tu dia memang ada negatif. Dia dah pergi cari yang positif, dia tak pergi cari negatif bawah. Jarang. Sebab kebanyakan kilat dia antara kilat ataupun dalam kilat. So 90% is intra-cup or inter-cup. Hanya 10% is lightning to ground. 10%. Tapi itu pun sudah kira banyak untuk kita. Then untuk tu saintis dia cakap okay, I buat satu case lah. Okay, then I boleh sambut kilat tu. Bagi kilat satu haluan untuk dia pergi tanah. Okay. Dan itu panggil Faraday cage. Michael Faraday. Dinamakan pasti. Dan atas panggil air admission, dalam conductor dan balik 3 komponen. Okey, jelas? Ini contoh yang tak baik dekat Shah Alam. Tengok dia tak ada air admission. Saya tengok. Saya bani. Ini bukan site kita lah. Ini site kita. Ini dekat Kepong. I tak tahu siapa yang pasang lah. So, terutamanya yang macam fin ni, so dia kawasan tajam, dia senang kumpul charge. So, lain suka sampah dekat sana. So, yang ni dia mesti install dekat penjuru. You tak boleh install tengah. So, lepas dia pindah pergi penjuru, dia okey. Semua okey. Untuk Kalau ada gap sikit tak boleh. Di ujung lah. Kalau ada gap sikit. Tak boleh jauh Memang sangat. betul-betul tepi. Tak, bukan. Gap ada boleh, tapi cukup dengan coverage determiner. Betul. Kalau ada gap cukup coverage determiner, dia mesti selamatkan diri dia ni. Tapi kalau determiner ni jauh, gap ni tak cukup coverage determiner ni, dia akan hit kat ujung tu. Kemudian kalau you tahu IC standard mesh method kan itu nanti lah. Dan air terminal, okay. Ini dekat Puchong. Ini air dekat KL, okay. Expose. Office kita pun expose KL. Expose tahu Melaka. Ini dekat Melaka rasa. Ini biasalah orang semua. Dan ESC. Sangat popular dekat Malaysia. Yes. So, kalau arkitek tu, tapi arkitek dia tengok macam durian bodoh sangat, boleh bagi method yang lain. So, kalau dia tengok ESC, dia akan sangat gembira sebab dia sebatang je. Then, kontraktor pun suka sebab satu batang yang turun. Jimat. Tapi dekat Malaysia, kita recognize dalam ini, konsep dia sama, negatif. Kemudian ada upward streamer kan, ada kilat yang kena sambungkan. So dia cakap, I boleh advance. So sebelum kilat lain pergi sambut, I akan keluarkan satu kilat yang advance lebih cepat. So kilat hanya berlaku pada tempat saya. Okay. Dia takkan berlaku pada tempat lain. Dan konsep dia ialah macam ni. Intercept ataupun attract ni. Dia ada satu protection coverage. So that's mean conventional the shield, the protect. Dia pasif. Dia passive. So ESC dia attract, dia tarik. Dikeluarkan positif tu. Ya. Sebelum berlakunya kilat dia dah keluarkan dulu. Boleh. So dia attract. That's why dia elektronik. So sebelum kena kat mana-mana dia dah Ya. tarik dulu kan. Tapi kita macam Okey, kita ada
kajian kita lah, ada banyak orang buat kajian di Malaysia. Terutamanya kejadian banyak pakai sistem ni. Okay, sini ESC dia masih kena strike. Tak jauh sangat ni, kena strike. So apa kata ada ini dekat kejadian tak jauh ni, kena strike. So dia tak kesan, tak kesan. So mungkin sampai ada segi kesan juga. Sebab sampai sekarang dia tak ada standard yang sokong pasal ni. Hanya fresh saja. Tapi fresh tidak dia tak ada. Tapi yang ini pun tak ada approval daripada Suruhanjaya Tenaga kan? Tak ada. Not recommended. Okay. Yang ketiga, bipolar air terminal ada perempuan yang tidak. Sebab nama penuh dia Tokai. Tokai ialah category dia pakai sama negative charge. Bila positive charge tertarik pada sini, bipolar tu dia akan reverse polarity charge. Dia akan tukar dari positif menjadi negatif. Maksud dia sini perempuan kan, dan laki naik menerusi alat ni jadi perempuan. So perempuan that's it lah. Potong tu. Dia akan tolak. Kalau perempuan takut negatif, tolak. So what happens is they will repel. Okay. So you ganti air terminal yang biasa dengan bipolar. Kenapa dia masih mau conventional system ni? Sebab dia tak boleh repel semua. Dia repel tak cukup cepat. Kalau bipolar ni pun perlu ada termination kat Mesti bawah ada. kan? Mesti ada. Walaupun dia dah keluar, dia dah repair benda ni pun mesti nak kena ada juga. Ya. Sebab dia tak boleh repair. Sebab tu konsultan Jadi, Dia tak boleh 100%. Dia tak clean. Dia tak 100%. eh, Dia tak clean. tak berapa kesan. Mungkin kita boleh cakap dalam 70%. Tak tahu tak sure. Kita boleh estimate tu. So ada 30%. so dia mesti bagi orang tu. So konsultan tak berapa terima lah. Sebab macam ni I sudah comply. Dan sekarang kalau I beli yang bipolar air terminal, mahal tau. Yalah, tambah lagi duit. Tambah kos lagi. Kemudian tak boleh bukti. Dia berkesan. Tak boleh jamin lah. Ya, lebih jamin betul. Dia masih lagi kena strike. Dan satu lagi, Siti Kawal. Okay. Kita ada jual ni ya. Kita pergi durian. Durian, rambutan lah. Rambutan. Kita pakai rambutan. Konsep dia, ingatlah ini 10 kb per cm. So ini requirement lah untuk kejadian lah ni. So sebelum ini berlaku, ini akan melepaskan ion positif ke udara. So bila yang ada ion positif dekat udara, positif dan negatif, laki perempuan jangan mereka sosial lah. Okay. So requirement ni tidak akan dicapai sebab dia sudah neutralize. Kita ada supply pergi Petronas dan ikut pengalaman dia pun bukan 100%. Dia tak 100%. Tapi dia ada efek lah, dia ada efek. Dia boleh protect. Tapi ini apa military punya camp suka pakai ni kan? Sebab berbanding dengan bipolar, ini kalau dia besar, tidak akan ada lagi yang strike dekat kawasan itu. Okay. Ini kita lihat orang dekat Ketir rasa. Ali. Lah. Ya. Ketik atau So lah ini akan pergi kat area situ ke atau dia terminate lightning kat situ? dia tak akan lightning dekat kawasan tu. Oh. Sebab dia shield. Dia kira consider dia shield lah. macam tu lah. Sebab yang Tadi dia cakap dia neutral kan? sebab dan kita tidak akan apa sebab yang panas. Tapi dia keluar positif ion macam tu. So ya betul. Dia akan keluar positif dia. Ni charge yang betul. Dia senang nak faham kalau tengok cerita apa Wakanda tu. Kan dia ada satu Oh, shield. ya. Dia lah example lah. Dia ada shield. So apa benda semua dia takkan terjadi kat dalam tu.
So ada area dekat bawah tu. Pulang tak boleh masuk. Dia ibarat macam tu lah. Kalau tak boleh masuk tak boleh ke? Apa? Apa cerita apa tu? Black Panther. Avengers. Avengers ada Avengers lah. Ada scene lah. Rendah. Ada seolah macam tu lah. Dia cover. Leadership. Leadership. Tak senang faham. Betul. Leadership. Jauh dia masuk. Lepas satu site sepasang, setiap yang site tu setiap tahun dia ada shipping. So dia hilang dia sebab bila shipping operasi terjejas semua tu guess. Lepas pasang dia sudah berjimat berjuta-juta ringgit. Dan sekian kita dapat tengok. Ini bukan saya lah, ini dia. Dia pakai macam ni. Apa flashman? I don't know. Apa yang pun tidak senang. Dia dapat top 3 best executive project. Sebab projek pertama dia dekat commercial, so dia happy. Top 3 lah. Okay, then satu lagi potensi lah untuk rumah. So kita punya rumah kebanyakan tak ada line protection. Dan kalau kita tengok trend dia, gila asyik bertambah, so mungkin rumah pun tak sebab. Then dia nak pasang konvensional mahal. Pasang ini dia lain lah. Saya mau tak tanya, dulu ada satu pakai, sekarang dah kurang pakai, side pack. Ada, masih ada. Itu function dia sama dengan terminal. Oh, sama. Dia macam mesh, tapi mesh dia hanya satu tick kan. So kalau pasang strap pad, dia menambah permukaan untuk ni lah, untuk kilat. Setiap 5 meter yang kita pasang dia. Dia tak cukup coverage, dia tak pakai terminal ni coverage. Dia betul-betul limited punya. That's why kita tak perlu lakukan. pasang projek mana lah. Side pack. Ni Sunway. Dia pakai? Sunway. Sebab dia tak mahu air terminal. Sebab apa? Architect lah, content lah. Ugly. Ya, Sebab depan swimming pool, Oh. open, dia letak air terminal. Ya, So, okay. macam mana orang dia Ya, hidup? ya. Ya. Kalau itu durian mah, itu Malaysia budaya. Satu Sunway nak set cross. Tak nampak crossing, yalah kita propose ada untuk tambah lagi soul Lagi mahal. tak, kita mau tambah propose ni bagi yalah kita net pool dekat lebih area tapi dia mau costing lagi compare dengan itu side pack. Dan satu lagi ialah communication tower. Itu nampak banyak mungkin street light, CCTV. Dia ada satu air panas pula, dia ada satu batang air terminal dekat atas. Air terminal itu tak guna. Sebab kalau lightning dia sambar SPD tak boleh protect sebab kilat terlalu kuat. So kalau dia betul-betul mau protect, saya rasa ini lebih baik sebab dia akan mengurangkan peluang untuk kilat sambar. Ini salah satu koneksi lagi. Okay. Boleh bila propose this etra. Boleh kena comply. Okay, 4 teknologi. Siapa yang paling suka conventional? Conventional. ESC? Siapa rasa paling baik? I suka dua, combine. Jadi hybrid. Siapa yang suka sedia? Tangan ni apa? Semua suka. Semua okey. Mau 4 isteri lah, 4 pemawar. Itu kat Bush Khalifa tu kan? Yang atas sekali dia pakai air terminal macam mana? Dia pakai conventional saja. Ya, macam tu kan? Sebab sana tak ada banyak kilat ke? Ada. Kemudian dia tahu konduktor semua pakai rebar. Oh. First yang buat projek itu. Tu First yang buat. Wan Wahid pakai apa? Ha? Wan Wahid. Pemain kita buat mana? Ya, terminal pakai Kita pakai conventional, tapi arkitek dari US dia sudah design Eliko dia ESC. So betul aja. Combine lah. Emas itu. Jadi hybrid lah. Mati jadi kucing. Macam konvensional ni yang kita buat grid, terminal grid kat atas Ya. bangunan.
Faraday cage. Itu memang betul-betul. Dia cari itu. Itu aku cakap kau tadi. Kau balik kau Dia pergi attract kau tunggu dengan kita pakai. protect, Oh. defense, dia defense. Ah, jadi super power. Faraday dia defense. Kalau orang bagi hentam apa semua dia blocking. Kalau yang dia attract, dia tarik. Itu beza dia. Tapi busuk sikit lah kat atas lah. Mana? Better. Cuma pandangan arkitek je lah. Arkitek dia punya motor dia apa? Estetik. Dia tu je. Apa yang dia estetik. Apa benda pun dia kan estetik. Macam cantik Arkitek. saya pastinya. Ha. Ada. Apa dia cakap? Saya ada satu picture pasal orang India lagi. Ya. Lain terus. Lain apa lain? Ya. Take five. You kan wifi sini? Tak. Wifi sini. Berapa? Tik? 0108. Dia ini ya PBJD ya. Ada JB1. PBJD1. Dia bisa tu. Satu. Kemudian 0108 0108 2022. 2022. Oh, okey. Snapchat tu. Take five. Jadi mati je. Mati je. Okey, ini Eriko atas Keong ni. Oh, ini. Ini. Bawa ini ni. Okey. Ini sudah selesai dah. Ya, that's right. Ini dia. Oh. Macam biasa aku eksperimen semua aku bawa kat aku. Nanti aku bawa. Tangkap. Tapi dia hit bukan betul-betul atas tau. Betul. Ah. Sahabat tanya tadi. Boleh. Kenapa dia hit tepi? Dia hit tepi bukan dia hit betul-betul atas ni tau. Kenapa jadi katanya? So, tak ada orang boleh jawab. Ini kuasa Tuhannya. Bukan, kalau dia betul-betul fokusi ya, kata saya. Dia Mesti dia hit kat situ. dekat atas. Ada singularities besi tu tau. Ada beza sikit atas yang tengah. Kalau macam ni ya, mungkin Kan yang lebih kat sini. yang ESC tu sebenarnya dia macam halangan. Kosmik. Kalau saya bagi satu batang dia lagi banyak. Kalau tak ada saya lah. Ini yang atas tu dia alat tadi yang Yang ikut tadi tu yang dia sebenarnya tarik tidak ada. Tapi dia sekarang dia lakukan bawah, bagian bawah. Ya. Okey, dekat Malaysia kita tak ada pilihan, kita kena ikut conventional system. Dari ST sebenarnya 2011 dia sudah keluar satu surat. Dia cakap semua pihak yang terlibat mengenai ini, okey, kena pakai NSIC 62305 iaitu conventional system. Kemudian lepas tu ada improvement lah, tapi banyak yang tak full. Masih banyak ESC lagi. Sampailah lepas MCO lah. Sebelum selepas MCO. Okey, 3rd January kita dapat surat ini. Arahan pembuatan dari direktif lah. Kemudian yang dia cakap sekarang sudah kira semua bangunan lah. Semua bangunan yang baru dia tak tangkap bangunan lama sebenarnya. Ini yang dilakukan ni. Kesalahan. Bila disampaikan didenda tidak melebihi 200,000, ini banyak orang kaya lah, dia tak takut. Dia takut ni dipenjara selama tempoh dia tak lebih 2 tahun. Satu kami dijemput pergi ni bagi tok lah. bagi tok, kemudian ada yang paksa
Ni comply, ni comply. Nanti I cakap boleh aja, bukan cakap boleh. So masa tu terkena agak besar sebab mereka mahu jimat. Kos budget dulu tidak masuk yang penilai kilat SPD semua tu. Sebab mereka cut corners. Sekarang sudah lebih stable lah. Dan you tengok yang ini dia merujuk pada MSIC iaitu edition 2007. Edition 2007. Padahal IC dia sudah ada edition baru 2010. Yang edisi pertama ya sebenarnya ialah BS6651 British Standard. Kemudian lepas dia keluar, sebenarnya mereka akak angkuh masa tu. Dia kata, wah, BS Standard best in the world. Kemudian dia ada kebakaran. I lupa church. So church yang ada nilai-nilai yang hilang. Kena sampah, bakaran semua hilang, semua hancur. Dan kemudian 2006 dia ada satu IC standard yang keluar. IC ialah international European. Bias tengok wah lemak ni standard baru, standard cantik kan? Mungkin I pun ikut lah. Dan dia adopt, dia panggil British Standard European Norm. Malaysia Standard pada tahun yang berikutnya kita pun adopt. Ada dua faedah kalau Malaysia adopt pada IC standard. Pertama, sekarang kalau engineer I beli standard murah. Kalau I beli IC standard, mungkin 400 pound, 400 USD. Tapi I beli MS standard 400 ringgit. Beza. Kedua, kalau I adopt, I boleh tambah. Contohnya Malaysia standard ada sikit macam mana? Standard installation yang lain daripada negara lain. I boleh tambah. Tapi boleh edit, boleh tambah dekat appendix. Malaysia atau Singapura ada tambah. Dia lebih strict. Tapi Malaysia MS dengan IC serupa. Sebiji kita pakar beza. Nah, bila IC dia ada edition baru 2010, Malaysia tak ikut. Malaysia tak ikut. Dia macam terlepas. Sebenarnya dia sudah tahu ada satu lagi edisi yang sedang dikerjakan. So satu lagi IC edition baru. Masa tu Malaysia punya engineer dia cakap I tunggu edition baru I akan MS. Tapi sampai sekarang dia tak keluar. So kita punya Malaysia standard masih ikut 2007. Yes. 2007 punya ni. Old standard. Itu Singapura punya kadar kilat dengan Malaysia ni sama ke? Semenanjung. Lebih kurang. Lebih kurang. Tapi dia sebab dia banyak high rise, dia jarang hutan. So kiranya bangunan lebih banyak tu lebih banyak boleh kena kilat. Memang kalau bangunan tinggi, beberapa untuk kilat memang tinggi. Sebab dia lebih senang. Dia ada satu gelaran negara kilat dalam Asia. Negara kilat. Sebab kita berada dekat kawasan khatulistiwa memang banyak. Indonesia pun banyak. Cuma dia tak begitu highlight lah. So kita antara negara yang sangat mementingkan dengan kilat dan kita pakai commercial method. Indonesia, Singapura, Malaysia. Kalau you pergi Vietnam, pergi Filipina, mereka masih pakai ESC. Tapi dulu pun Indonesia banyak pakai ESC. Sekarang slowly. Masa I pergi 2010, itu still banyak lagi. Dia orang pakai ESC. That's why kita kena provoke dia orang untuk buka pergi ke professional. Yelah sekarang mostly dah banyak dah. Banyak kilat. Ya betul. Especially Jakarta. Banyak pembangunan. Okey, kalau kita tengok secara ringkas perbezaan antara 65 dengan 62305. So tengok
muka surat jumlah muka suratnya 1000 lebih je, dan IC 400 lebih. Okay. Penting kandungan dia sudah 4-5 kali ganda. Okay, dan dia lebih teliti lah. So sini 2 kelas saja, IC 4 kelas ataupun 4 level. Dan kalau IC dia ada 4 part 1 dia cakap pasal general principle. Part 2 risk management ataupun risk assessment yang akan determine the level of the building, lightning protection level of the building. Part 3 pasal design. Sebab ni sekarang ni sudah tahu kelas ni, tahu level ni boleh design. Part 4 pasal search. So nanti kita akan cover ni masa ada dokumen lagi. Boleh. Okay. So saya rasa saya boleh cover papan nanti lah. Ha. Dan beza antara old standard dengan new standard ni, dia tak banyak. So dia lebih pada sikit detail lah. Yang semua ini kita akan cover dalam part 3 dan part 3 nanti. So I akan bila I go through semua part ini kita akan cover. Part 1 dan 2. Dia pasal general principle. First thing, tadi saya tadi pasal burst khalifa. Sini. Ini burst khalifa. Okay. Tapi lightning berlaku pada ini. Untuk di atas. Bagian atas. So banyak kontraktor yang ingat bangunan yang tinggi dia akan hit bangunan yang rendah ni. Chance dia lower tapi masih berlaku. Masih mungkin. So dia kalau macam kita letak macam apa-apa yang terminal atas paling tinggi building, chance untuk kena building pun ada lagi kan? Ada. So kalau ada kontraktor main call dia cakap, ayah ini bangunan tinggi, kondo tu tinggi mah, sini tak tahu tak apa. Cakap. Okay. Ini first. Cakap dengan dia. First kena cakap dengan dia. Apa tu? Oh, wow. Ini kilat sampah pada tanah. Bukan pada bangunan, pada tanah. So kalau saya teka yang kawasan tu mungkin ada mineral dalam. Besi ataupun timah atau. So ni pengetahuan kena bagi tahu kontraktor. Dan kedua, kita pun pergi riba kan. Banyak civil akan cakap, you ada sentuh idea riba. Nanti kira laku akan rosakan riba. Pecah dia Pecah apa lah. Banyak orang cakap. Selalu macam tu dia. So part 1 ada cakap. Part D.4 effects of lightning current causing possible damage. So dalam part ini dia sudah ambil kira semua ni. Okay, thermal effects, negative heating, attachment point, damage, banyak formula dalam lah. Okay, mechanical effects, kinetic integration, saya tak faham ni. So ini mechanical benda. Kemudian combined effects, sparking. So I hanya kira yang pertama saja. So I taruh dalam besi ke aluminium copper. So yang peningkatan suhu dia 0.0000 something degree Celsius. Sangat rendah. Sebab dia jangan lupa yang kilat tu walaupun dia banyak energi, tapi dia berlaku seketika saja. So dia tak cukup masa untuk nikahkan haba. Terlalu cepat. So dari sini dia takkan melihatkan besi kat dalam. Pasal masa dia tak cukup. Sebab dia dah discharge. Okay. So dia disekkan kan. So part 1 dia sudah ambil kira semua ini dan dia membuat kesimpulan you boleh ada kontak dengan riba. Kemudian dia recommend you can use riba as down conductor. So kita ada part tu. Ada Untuk argue juga. Biasa jadi apa? CNS punya consultant. Selalu macam ni dia. Saya tak nak tu touching lah dia riba nanti efek bila nak start dia riba akan damage lah whatever lah. So kita selalu argue dengan dia. betul. Kalau kita ada surat untuk
bagi Ah. official surat itu. Official dia akan damage kali ni. Akan selamat. Kita sudah banyak projek yang Ya, sudah ya. tak ada case tu. Betul. So ini yang kedua. Kalau you mau dengar dengan CNS. Ada surat okey lah. Yalah, kita ada proof lah. Okay. Banyak ada proof. Sekarang tanya dia, dia cakap dia mana proof? Show me black and white proof. Boleh. I bagi satu sampel. Then next thing is apa? Risk management part 2. Cepat. Okay. Kalau kita mau tahu risk, kita kena tahu source of damage, source of kill. Dia ada 4 source. Flashes to the structure S1, flashes near the structure S2. The source flashes to the lines of connected to the structure. Ini sekarang banyak yang tak ada sebab jarang overhead cable kan. Betul. Sini Banyak underground lah. Underground. Di Malaysia. And 4 flashes near the line connected to the structure. So lebih pada 1, 2 dan 4. Dan dari semua source ini kita tengok what type of damage. So dia list semua ni banyak. So kita tak tengok pada tu terlalu detail. Kita hanya tengok konsep dia. The risk. So semua komponen tu risk R sama dengan N kali P kali L. N ialah annual number of dangerous events. P ialah probability of damage to a structure. L ialah amount of loss to a structure. So mula-mula N kita tak boleh tukar. N ialah Tuhan yang tentukan. So dekat Johor memang berapa? 208. That one kira positif. 200 lah. Kita tak boleh tukar. Okay. Unless you pray for God, please reduce my lending. Tak boleh kan? Okay. L kita pun tak boleh tukar. Amount of loss to the structure. Okay. Contohnya dalam bangunan ini ada sekian-sekian 9-10 orang. Okay. Mungkin satu nyawa, mungkin 1 juta, boleh 10 juta. Dan belakang sana nilai untuk stok berapa? Sebelum 2 juta tak boleh tukar. You tak boleh cakap, okay, sini ada selamat, stok tak boleh taruh tempat. Orang maksimum 5 orang. Kita boleh buat macam tu. So dia memang fix. Kalau memang satu bangunan, okay, bangunan itu nilai mungkin 5 juta. So keseluruhan 10 juta, ini bangunan 10 juta boleh tukar. Fix. Yang kita hanya boleh tukar ialah P, probability of damage to a structure, dan kita boleh tukar dengan tambah LPS. So kalau structure yang memang tak ada perlindungan, kebarangkalian 1. Ini berlaku tak ada apa-apa perlindungan. Kalau ada protection, okay, class 4 0.2. So dia terus drop 20%. 0.2. Okay, class 3 0.1, kemudian class 1 0.02, kemudian lepas class 1 ada lagi class 1 enhanced 0.01, 0.001. Okay. Dan semua ini kita kena turun sampai satu level yang cakap boleh diterima. Sebab memang comply ya, maksudnya low risk, bukan zero risk. Low risk. Dan tolerable risk yang boleh diterima untuk kehilangan nyawa atau permanent injuries is 10 to the power -5 ataupun 1 loss in 100,000 strike. Ini risiko yang IC boleh terima. Ini yang kononnya compliance. Okay, then equipment ini sikit lah, 1/1000. 1000 strike ada sekali rosak boleh diterima. Kalau ada cultural heritage 10 to the power -4. Alright. Cultural heritage tu maksudnya? Maksudnya ada nilai budaya, nilai sejarah. Sejarah benda tu lah, macam bilik-bilik lama, yang heritage punya ni, yang punya semua. Tapi Famusa. building lama bukan dia tak strike ke? Building lama dia bukan tak strike ke lagi?
Ini nama bagi Islam juga. Dia tak Islam suka. juga? Ah. Oh, Islam. Then ada komponen, tapi alhamdulillah kita ada risk assessment software ini. So setiap tahun kita buat 300 sampai 400 risk assessment. Sekarang biasanya lah. So secara peratus satu hari dia boleh hasilkan berapa? So kita boleh determine risk. Kebanyakan high risk di Malaysia memang kasual. Data center pun kasual dalam besar. Plus one. That's what our tax. So itu saja. So next part is 3 and 4. Then kita masuk search collection. Terus lepas Lepas banyak. Akan last. Sambung. Ya, ada. Salah tu. Lepas lain saya kena tanya. Oh, malam aku kena bisa. Cepo? Tak ada apa ya? Boleh